Udah, saman. Saya memang tunggu saman daripada Wani dan tunjukkan bukti dan juga evidence yang mengatakan saya nak bagi kereta, nak bagi rumah, nak mengayakan mereka. Bila kita dah bayar RM100,000, inikah balasan yang kita dapat? Sebab tu rakyat Malaysia ke depan ni, janganlah Datuk tolong orang ni. Bila kita dah tolong, ditembak kita balik, dah habis RM100,000, dia minta pula beberapa. Ada ke bukti mengatakan nak bagi? Kalau saya nak bagi benda yang berjuta-juta, tak payah berjuta lah dek, RM10,000 je, mesti ada agreement. Jadi kena berfikir secara logik. Tetapi yang konten yang dibuat tu kebanyakan adalah konten saya, bukan konten mereka. Saya yang pergi sana, saya yang buat video, saya yang buat apa. Saya rasa itu bukan isu juga. Hai, ialah TV channel YouTube Telajak Laris, penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Inilah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah syarat tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya, TV Telajak Laris. Suka. Kenapa awak ni makin badan makin besar ni? Alah Datuk, tak maaf. Saya tak nak minta maaf awak tau. Kau tengok ni badan ni makin besar. Saya dah pasangkan awak kan? Dah terlupa nak makan nasi. Kau jangan ni lupa-lupa ya. Mama tak suruh diet ke? Mama badan makin besar ni. Suruh. Wani ni kenapa Wani? Wani saya bagi tahu Wani ni, saya nak gerak lah dengan Wani. Makin lama makin besar. Kalau macam ni besar tak ada jalan. Siapa yang nak nanti? Cubalah bangun. Bangun lagi. Tak boleh, sakit. Eh, Sakit, berat sangat badan. kan saya dah suruh awak makan Luffy ni. Saya dah suruh awak makan lah benda ni. Malah makan tapi lupa. Balik kamu lupa. Saya kan tertekan tau. Saya jaga awak lama-lama. Pagi tak boleh jalan lah. Dah tu 8 kilo dah. Kau ni pemalas kan? Bukan panas. Bukan saya nak marah. Saya beli produk mahal. Saya dah bawa aku. Kenapa awak tak boleh lupa guna produk saya? Minta maaf. Memang saya maafkan awak. Kau tengok muka dia. Dia buat muka semosin. Lepas tu orang kata aku tak bantu dia. End of the day aku ni habis dia banyak tau. Saya bawa awak ke Hulu Hilir, exercise guna produk saya. Dah bertawar tak guna. Dah tak ada jalan lagi. Cuba awak guna ni. Saya belikan awak ni. Mahal tau ni. Ni mahal ni kan. Cuba guna. Cuba bawa ni. Cuba bawa. Jangan sejak je bawa. Boleh tak ni? Tak boleh bawa. Awak jangan nak sedih. Saya minta maaf ke awak. Saya tak nak marah awak. Tapi awak sebab bila awak tak nak jalan. Awak jangan nangis lah tau. Faham tak? Jangan nangis. Saya bukan nak marah awak mah. Awak tak nak marah. Tapi tak kira nak jalan. Dia tak exercise. Tak dengar kat saya. Cakaplah. Sejak depan dia tak buat dah. Betul. Kalau kau buat, aku ni habis banyak tau jaga kau. Hantar kau tahu nak bagi kau jalan ni. Faham tak? Aku nak awak terima sedih lagi tau. Awak jangan marah saya tau. Saya minta maaf sikit. Jangan sedih tau. Awak saya nak awak sihat je. Hey! Kawan-kawan. Tengok ni. Wani sebelum ni tak boleh berjalan. Sekarang mana tongkat kau? Nak tanya mana tongkat ni? Bagi tahu kat kawan-kawan saya yang kata awak tu Dah jual. Dah jual lah. Cuba share sikit macam mana boleh berdiri. Cuba kau jalan sikit orang tengok. Matikan. Kau tolong parik-parik tolong. Kau tak boleh jalan. Kau tak boleh jalan. Wan, okey Wani. Jom. Dulu macam tu. Dulu macam tu tak ada dah. Sombong dia sombong. Tengok dia sombong. Inilah orang kata kacang lo pegang kulit. Dah pada berjalan tak ada jalan kita dah. Sebab pesan. Okey, kita tahulah sejak Jumaat lepas ibu dia berkatakan di media sosial tentang pihak seorang gadis untuk menuntut perampasan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Datuk. Jadi perkara pertama apabila Datuk mengetahui tuntutan yang diminta oleh pihak tersebut, apa ekspresi pertama Datuk?
Saya hanya boleh katakan tak kena jasa. Tak tahu dia untung. Dan saya amat kecewa. Dan sebarang tuntutan tersebut saya akan bagi di mahkamah nanti. Dan bagi saya, hakim Malaysia ni pun ada mata, boleh baca dan tengok. Dan tuntutan itu adalah melampau-lampau. Jadi secara kasar mungkin plus minus mungkin berapakah jumlah yang telah Datuk keluarkan sepanjang tempoh bersama dengan Wani termasuk daripada kos pemedahan? Ratus ribu. Bila kita dah bayar ratus ribu, inikah balasan yang kita dapat. Sebab tu rakyat Malaysia ke depan ni, janganlah Datuk tolong orang ni, bila kita dah tolong, ditembak kita balik. Dah habis ratus ribu, dia minta pula beberapa duit. Jadi saya pun tak nak ulah banyak. Saya rasa macam ni lah, dik. Orang zaman COVID ni tengah tak ada duit. Kau jangan pula tembak aku nak minta duit, sebab kau tengah tak ada duit. Dan benda-benda ni, dik, bersyukur dah orang tolong. Daripada tak ada jalan, boleh jalan. Jadi saya pun tak nak menghina orang. Tapi kalau inilah balasan saya, kalau saya tahu, biarlah awak tu tak boleh berjalan sampai bila-bila. Kalau saya tahu ini balasan yang saya dapat. Seperti apa yang Datuk ada katakan, Wani ni jenis gadis yang naif. Jadi adakah Datuk percaya mungkin ada setengah pihak ataupun orang-orang yang Datuk kenali yang menggunakan Wani untuk dieksploitasi, untuk menjadikan perkara isu ini? Dia macam ni lah. Saya yakin benda ni akan diprovok lagi dan provok lagi. Dan saya harap Malaysia pun tahulah siapa yang buat. Dan saya tak nak review kat sini sebab lawyer saya sedang membuat tindakan, mereka yang terlibat. Dan saya tahu ada beberapa blogger, staff saya dan sebagainya. Dan kita akan buat surat lah, biar lawyer yang akan buat tindakan ni. Dan bila kata explore, orang yang punya badan pun boleh berfikir. Kata kereta lah, kata rumah lah, tak dapat duit lah. Benda tu satu benda yang nonsense. Saya bukan pusat kebajikan masyarakat, saya bukan pusat zakat Selangor. Saya adalah Datuk Seri Ali Syukri Kamil seorang usahawan. Of course, bila kita sebagai usahawan nak berniaga ya. Jadi bila you provoke benda ni, saya memang nak berbicara dengan cara baik. Saya nak berjumpa dengan cara baik. Dan you main game macam ni dengan saya rasa tak manis lah. Okay, kita tahulah mulut-mulut netizen yang mungkin ada segelintir netizen pula yang akan mempersoalkan Datuk mungkin tak berhati perut apabila hendak menyamar pihak Wani yang diketahui telah hidup susah. Jadi apa komen Datuk? Dia macam ni, hidup susah dengan pemalas adalah benda yang berbeza. Hidup susah dengan tak ada pemikiran yang matang lah benda berbeza. You boleh berfikir kot. Kalau you kata I kejam sebab potong usus sakit dan sebagainya, it's not my mistake. Kalau you cakap I tak mengutarakan jadi tak pergi kereta, pergi rumah, you boleh cakap apa saja you nak cakap. Tapi melalui agreement, you buktikan kalau betul saya nak pergi kereta, bagi rumah, walaupun kereta Ferrari aku boleh bagi kalau aku tulis. Aku senang aja. Betul ke aku nak bagi kereta Ferrari pun aku boleh. So jangan cakap jangan banyak sangat cakap. Tengok apa isi kandungan. Ada ke bukti mengatakan saya nak bagi? Kalau saya nak bagi benda yang berjuta-juta, tak payah berjuta lah dek, 10,000 je mesti ada agreement. Jadi kena berfikir secara logik. Saya ambil duta era Fazira, Wani Hasnita. Saya ambil macam-macam duta. Tak ada pun isu macam ni. Dan yang buat lawyer pun lawyer yang sama. Adik yang tak ada nama, yang saya taruh hanya sekadar duta, hanya tertaruh je pun. Awak tu feeling malah kayak Rafa Zira. Okay, jadi apa mungkin kata-kata Datuk apabila melihat mungkin Wani dah boleh berjalan, ada kaki dah tangan. Jadi apa mungkin yang boleh dia lakukan selepas ini untuk menyara kehidupan dia sekeluarga? Dia macam ni lah dik. Duit tak ada macam mana pun, kenang jasa orang. Tak minta pun menyanjung saya. Kenang jasa cukup. Boleh jual kuih, jual baju, buat IG review, buat jual kerepek, nasi lemak boleh. Bila you buat macam ni, you tahu tak? You telah mengecewakan saya dan tindakan yang akan dibuat akan lebih besar lagi. So saya mengharapkan kepada netizen kat luar sana, apa saja berkaitan dengan saya, itu adalah kerja orang yang tidak bertanggungjawab yang cuba menjatuhkan saya. Dan mereka ini adalah di kalangan pekerja-pekerja saya juga berkomplot dengan geng-geng yang lain. Dan saya tengah dalam proses untuk orang kata mengangkat mereka ini dengan cara yang betul. So kalau saya salah, report kat lawyer, pergi mahkamah, pergi balai polis. Tak payah nak buat video-video, nak rakam-rakam, tak payah. Okey, kata-kata akhir Datuk, adakah Datuk serik dan menyesal
dengan apa yang telah Datuk lakukan sebelum ini? Ya, saya rasa menyesal dan juga kalau boleh diputar balik, saya ingin meminta balik duit pelaburan yang saya dah lakukan lebih ratusan ribu kepada beliau untuk pulang balik kepada saya dan carilah orang yang sudi membantu dia. Itu saya punya statement. Betul tak Juma? Udah, saman. Saya memang tunggu saman daripada Wani dan tunjukkan bukti dan juga evidence yang mengatakan saya nak bagi kereta, nak bagi rumah, nak mengayakan mereka. Saya minta maaf ya, saya cakap seram, benda ini adalah satu benda yang berunsurkan permintaan di luar jangkauan. Sebelum saya kenal budak ni, saya sendiri dah berniaga dan saya rasa saya malah nak cakap lebih-lebih. Saya rasa tindakan meminta tu tak manis lah. Ya, kalau betul saya nak bagi, tunjukkan bukti, tunjukkan surat daripada lawyer yang anda terima, yang anda dah sign. Jangan pula kata saya tak perasan, saya kat hospital. Kita tak boleh nak kata you dah sign, then you tahu. Dan jangan cakap, kalau cakap ni semua orang boleh cakap, kuda boleh terbang. Kita boleh cakap rumah saya ada salut emas, cakap semua orang boleh. Jadi saya rasa macam teraniaya lah seorang budak yang saya rasa naif, yang sebelum ni orang kata tak boleh berjalan, dan niat saya nak bantu. Dan memang saya sebelum kemunculan dia memang saya dah berniaga pula pelasingan badan pun. Tak ada dia pun saya pun dah jadi seorang usahawan yang berjaya dan dah 11 tahun. Dan tak sangka ya sampai ke tahap ni orang kata adik ni mengenakan saya dan saya terkejut juga. Dalam-dalam tak mampu, dalam-dalam tengah kesusahan, ada pula duit nak bayar lawyer ya. Dan semoga adik Wani boleh berjaya lah dengan kaki dan juga tangan tu. Bila Datuk cakap adik Wani seorang yang naif yang mungkin kurang berkemampuan untuk mengupah lawyer semua, ada tak Datuk rasa ini adalah salah satu orang kata hasutan, mungkin ada pihak-pihak lain. Dan kalau kita baca dekat komen pun ada yang mengaitkan dengan bekas pekerja semua kan. So mungkin Datuk boleh ulas. Dia macam ni, zaman sekarang ni Star, awak pun suka buat kontroversi mengenai saya kan, cerita pandai-pandai orang nak baca. Sesama juga, diorang ni dah tak kerja dengan saya, jadi mungkin dah tak berapa menyengat. Jadi saya ni pun malah nak mengacau hidup orang. Tapi bila sampai mengaitkan saya, sampai buat PC, so saya tak boleh nak berdiam diri. Saya tak nak sebut siapa nama dia. Biar lawyer yang akan buat keputusan dan hakim akan menentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Dan saya rasa kalau kita sebut nama dia, itulah dia mahukan. Jadi lebih baik saya senyap je. Maknanya Datuk bersedialah untuk bawa perkara ini ke mahkamah bila masa? Saya memang bersedia 200% dan saya yakin banyak benda yang dia akan cuba provoke lagi, dan saya ingin bagi tahu kepada masyarakat benda yang diprovok, tolong berjumpa dengan saya, tolong kalau tak puas hati terus sue saya, terus saman saya, senang, tak payah nak viral masuk kat Facebook, pilih sana pilih sini. Dan saya rasa pekerja saya ni bukan level saya lah untuk saya nak berlawan dengan dia. Bagi saya ada lawyer akan buat kerja. Dan serik tak untuk mengambil orang biasa sebagai jurucakap ataupun duta kepada nama produk Datuk? Sebenarnya macam ni, bila kita membantu seseorang itu, kita memang akan, saya sebagai seorang businessman, takkanlah orang kata kita buat benda ni ada tujuan niat kita baik nak bantu. Tetapi dalam masa yang sama kita juga berniaga. Jadi kita pun mempromosikan benda itu. Rasanya tidak salah. Saya bukan kata Wani dah kurus 100% menggunakan produk Lookfit. Itu agak keras bunyinya. Dan saya rasa produk saya pun ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan mendapat pengiktirafan halal. So tak ada masalah kalau saya nak buat promosi pun. Cuma klaim dia tu melampau. Nak kereta, nak rumah, menjanjikan bulanan bintang, cakap dia tak dapat duit 3,000, rumah dia buruk. Dan sebelum ketiadaan saya pun, bukan saya bagi rumah dia buruk, bukan sebab dia jadi susah sebab saya buat. Dah sebelum tu pun sama, dan dia ada adik-beradik yang dah bekerja dan dia pun ada tangan dan juga ada kaki untuk dia bekerja untuk cari rezeki. Dan saya rasa rakyat Malaysia pun tengah dalam keadaan sukar. Jadi kita berniaga lah. Orang pilot pun jadi sekarang buat Grab car. So tak ada masalah. Tetapi dalam cerita ini nampaknya macam dia nak mengenakan saya balik untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga kemewahan. Sedangkan apakah kerja yang mereka lakukan? Setiap dia kata, oh kita profesional lah kan. Profesional? Siapa anda sebenarnya saya kenali? Adakah anda seorang bintang filem? Adakah anda seorang Miss Malaysia? Kalau nak berjumpa, saya nak jumpa wartawan. Saya rasa wartawan pun takkan nak datang kalau anda tak ada kena-mengena dengan Ali Shukri. Setuju tak, M-Star? Setuju. Jadi anda berfikir-fikirlah. Cakap tu lihat dulu. Jangan main cakap je. Kalau nak berjumpa, jumpa sekarang. Saya buat live ya, semalam 2 hari lepas, datang.
PC ni dijemput. You pun tengok IG story saya. Datang ramai-ramai sebab kita tidak takut. Dan untuk saya reveal apa agreement dalam tu tidak boleh. Sebab itulah kami punya point untuk kami ke mahkamah nanti. Okey, Datuk, sikit mengenai dakwaan dia yang kata dia dioperate dekat perut kan, Okey. potong usus. Okey. Mungkin Datuk boleh jelaskan lebih detail sebab seolah-olah nampak macam dia tak tahu benda tu. Okey, macam ni lah. Saya nak tanya dengan awak. Awak kalau kena operation, saya kena tangan ke awak kena tangan? Kita yang kena. Doktor bagi tahu tak apa side effect dia semua? Jawab. Ya, akulah jawab. Awak kena jawab kan? Betul lah, awak kena jawab, awak kena sign. So kalau dia rasa dia tak nak, jangan sign. Kalau dia rasa benda itu sakit dan sebagainya, jangan sign. Kalau dia kata, saya nak file ke kesihatan saya, dia ada IC, dia yang tanda tangan, dia boleh minta. Saya sendiri tak ada simpanan benda tu. Dan bagi saya itu bukan masalah yang besar. Bagi saya benda tu adalah masalah yang common sense. You kena operate, you tak ready, you sakit, you dah tanda tangan benda itu. Dan bagi saya untuk jawapan awak tu is very simple. You dah sign dan you dah relakan diri you dioperate oleh doktor dan kita buat pun dekat hospital kerajaan. UN. Saya tahu. Hospital mana? HUKM. Dan saya rasa benda ni macam hanya sekadar provoke. Dan kalau katakan saya ni menipu, of course lah kita pun berbayar, bukan percuma. Kita pun tak nak highlight nama doktor yang kita buat. Cuma kita pun bagi tahu awal-awal, kalau saya ambil orang yang sebesar macam tu, kalau dia meninggal dunia, tak akan salahkan produk saya. Jadi kita buat medical check up. Kita buat orang ni ada penyakit tu sekian-sekian. Dan bila you operate, bukan satu doktor abuse lain, doktor ni lain. So saya rasa you kena bertanggungjawab dengan apa yang berlaku. Bukannya kita masuk dadah kat dia. Lagipun Datuk memang maklumkan dekat Facebook sebelum ni kan. Kalau saya tak maklumkan sekalipun, tak ada masalah. Sebab you dah sign. Dan saya pun dah maklumkan dah benda ni. Dan saya membuat tindakan untuk memaklumkan adalah atas dasar saya tak nak anything happen berlaku kepada Wani. Diorang kata produk saya bersalah. Okey, so kalau berpeluang untuk Datuk berjumpa dengan Wani secara bersemuka, okey kan? Apa yang mungkin nak diperkatakan? Perkataan dia macam ni lah. Dulu saya tak percaya dengan pepatah yang orang selalu sampaikan. Tapi saya dah terkena kat batang hidup saya sendiri. Untuk berjumpa, saya tak ada masalah. Saya boleh berjumpa. Tetapi untuk saya undur daripada perkara ini, saya rasa tidak kot. Sebab saya rasa cukup dah apa yang dah terjadi. Sebab sebelum PC itu berlaku, saya dah bagi tahu Tuan Kamal, saya nak berbaik dengan semua orang, saya nak berjumpa apa yang tak puas hati. Dan saya nak tahu juga apa yang saya janjikan, apa yang saya kotakan. Dan saya ketawa sebenarnya. Datuk janji nak betulkan rumah, nak janji betulkan kereta. Dengarlah ya, kereta, rumah, kebajikan keluarga saya. Saya ulas balik, saya bukan pusat kebajikan masyarakat, saya bukan pusat zakat Selangor. Saya adalah ahli syukur Kamarul Zaman, seorang usahawan yang membayar teks, membayar zakat. Dan kalau saya bagi adalah belas ihsan anda. Dan kepada lawyer di sebelah sana, tolong baca perenggan nomor seterusnya, di mana saya bagi tahu akan bayar amount sekian-sekian bergantung kepada saya punya belas ihsan saya dan juga budi bicara saya. Tetapi yang konten yang dibuat tu kebanyakan adalah konten saya, bukan konten mereka. Saya yang pergi sana, saya yang buat video, saya yang buat apa. Saya rasa tu bukan isu dia kot. Datuk, bila apa yang berlaku ni semua kan, korang tahu dah, you ratu gimmick lah, orang kata raja gimmick kan. Mesti benda ni salah satu marketing untuk mempromosikan produk kurus tu. Betul ke? Okey, macam ni lah. You all tak beli produk saya pun, saya pun tak boleh nak halang. Dan rasanya bukan saya seorang je dan yang berniaga. Masyarakat sentiasa nak cari kesalahan saya. Tapi end of the day, masyarakat akan buka mata sendiri. Siapa yang betul dan siapa yang salah. Dan saya ingin memohon kemaafan kepada semua. Ini bukan gimmick, tetapi ini adalah betul-betul jadi saya. Ini bukan gimmick yang bagus, ini adalah gimmick yang murahan, yang menjatuhkan saya dan reputation saya yang saya dah rugi berjuta ringgit. Ingat ya, saya akan bertindakan bukan untuk seorang, tetapi lebih daripada 7 orang yang terlibat dalam perkara ini. Dan saya tahu siapa yang terlibat. 7 orang Ya. Ramai macam kes. Okey. Oh, kes sama tinggi. Okey, sikit kata-kata akhir untuk mungkin semua pihak yang mungkin menghentam, yang menyalahkan Datuk Seri Alif Shukri sendiri. Okeylah, saya tak kisah pun sebab kadang-kadang M Star Wars salahkan saya. Bagi saya benda ni is lumrah orang perniagaan.
Saya doakan anda yang mengutuk saya, yang menghentam saya, anda dimurahkan rezeki. Anda musim-musim COVID ni kan janganlah cari kesalahan orang. Kalau tak puas hati berjumpa dengan saya, janganlah kita report dengan orang-orang yang tak bertauliah yang nak mengambil publicity saja. Reportlah dengan balai polis, JKM, KKM, benda-benda yang sepatutnya. Itu je. Saya tak nak pun nanti kalau saya lebih-lebih orang kata saya gimmick. So inilah yang cuba saya sampaikan. Thank you. Okay. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Tajuk Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu sangat kat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun beg Gucci. Saya punya beg yang saya pakai nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan 1 kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.